Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Nama saya Muhammad Sofi Amar bin Muhammad Habri, bernomor metrik 1825679. Um, Hari ini saya ingin membentangkan ataupun berkongsi mengenai satu tajuk di bawah subjek BMCO 3101, semantik dan leksikografi. Baik, tajuk yang ingin saya bentangkan ataupun kongsikan kepada anda semua adalah jenis-jenis perkamusan di Malaysia. Baik, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam mengenai tajuk ini, mari kita berkenalan mengenai perkamusan atau nama lainnya leksikografi. Mungkin ramai yang tak tahu ya, perkamusan itu nama lainnya adalah leksikografi. Baik, daripada seorang tokoh bahasa iaitu Kridak Laksana pada tahun 1984, ya, beliau telah berkata mengenai perkamusan, iaitu ia adalah cabang ilmu linguistik terapan yang memusatkan pembahasaannya kepada kaedah dan teknik penyusunan kamus. Mana kata perkamusan itu adalah teknik-teknik menyusun kamus. Menyusun kamus ni maksudnya menyusun perkataan-perkataan di dalam satu naskah ataupun sebuah buku. Baik, kita pergi kepada poin kedua, dengan izin, leksikologi. Apa itu leksikologi? Ia dengar macam sama. Ya, betul, ia adalah sama. Membezakannya adalah leksikologi adalah bidang ilmu bahasa interdisiplin yang mengkaji leksikon, leksis dan leksem. Okey, yang mana yang tak tahu, leksikon itu adalah nama lainnya perkataan lah, perkataan. Leksikon itu perkataan. Dan leksis itu adalah perbendaharaan kata ataupun dalam bahasa Inggeris orang cakap vocabulary. Dan leksem itu adalah kata dasar. Baik, lain pula leksikografi. Maafkan saya. Ia merupakan kaedah kita susun, kaedah dan teknik menyusun kamus. Manakala leksikologi itu adalah bidang itu sendiri, bidang ilmu itu. Bidang menyusun kamus lah bidang ilmu, ia lebih besar. Dan leksikografi dan leksikologi ini mempunyai perkaitan yang rapat dalam perkembangan perbendaharaan kata dalam sesuatu bahasa tersebut. Makna kata tidak kira apa-apa bahasa, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Arab ataupun bahasa-bahasa lain. Tapi dalam konteks kita sekarang ini adalah kita membicarakan mengenai kamus-kamus yang mengumpul perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu. Dan mengapa ia mempunyai perkaitan rapat? Ianya kerana perakaman perbendaharaan kata ini dilakukan melalui penghasilan kamus. Baik, kita pergi kepada slide yang kedua. Kita masuk mengenai jenis-jenis kamus. Baik, jenis-jenis perkamusan di Malaysia. Okey, mungkin ramai yang tahu bahawa jenis-jenis perkamusan ini terdapat 3 jenis, ya, iaitu yang utama lah, 3 jenis perkamusan yang utama. Tetapi pada hari ini saya ingin bawakan beberapa contoh kamus lain yang berada di dalam Malaysia. Yang pertama iaitu kamus eka bahasa. Apakah yang dikatakan, apakah yang bermaksud kamus eka bahasa? Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tidak tahu. Baik, kamus eka bahasa itu merupakan kamus yang menggunakan satu bahasa sahaja. Dan kata-kata entry dan penjelasannya ataupun makna di dalam kamus itu terdiri daripada bahasa yang sama.
Maksud katanya, bahasa Melayu diterjemahkan ataupun diterangkan makna perkataan itu dalam bahasa Melayu juga. Dan tarifan makna dibuat berdasarkan makna yang diberikan dalam contoh ayat. Mungkin selepas ia menerangkan dalam makna perkataan itu, ia juga menerangkan dalam bentuk ayat supaya pembaca lebih faham apakah maksud sebenar perkataan tersebut. Dan penyusunan dibuat berasaskan pembuktian data korpus. Okey, dan saya boleh berikan satu contoh kamus eka bahasa ini seperti kamus dewan, ya. Kalau kamus Jawi lama tu Qomus Al-Wasit, itu contoh-contohnya lah kamus. Tapi yang orang kata yang paling popular adalah kamus dewan lah. Sekarang ni ada beberapa edisi terbaru, ya. Okey, kita pergi kepada jenis kamus yang kedua, iaitu kamus dwibahasa. Baik, kamus dwibahasa ini kita lihat kepada perkataan dwibahasa itu pun kita sudah faham, ya. Lagipun kamus dwibahasa ini adalah kamus yang dikatakan di antara kamus yang mempunyai bilangan pengguna yang ramai, iaitu kamus yang menggunakan dua bahasa. Sebagai contohnya, bahasa Melayu diterjemahkan dalam bahasa Inggeris, ataupun bahasa Inggeris diterjemahkan dalam bahasa Melayu, ataupun bahasa Melayu diterjemahkan dalam bahasa Arab, dan sebagainya. Ia juga dikenali dengan nama kamus bilingual. Bilingual, nama lain lah, yang bertujuan untuk mendapatkan bentuk terjemahan daripada satu bahasa kepada satu bahasa yang lain, atau dalam teks bukan bahasa asli pengguna, atau kedua-dua bukan dalam bahasa asli. Maksudnya dalam bahasa Inggeris ke bahasa Arab, ataupun bahasa Arab ke bahasa Inggeris. Tak semestinya bahasa Melayu. Dan kata kuncinya di sini adalah satu bahasa diterjemahkan kepada bahasa yang lain. Sebagai contoh seperti kamus dwibahasa bahasa Melayu ke bahasa Inggeris, Oxford tu kan, yang ramai sekarang ini yang menggunakan kamus itu, terutamanya budak-budak sekolah menengah, sekolah rendah dan sebagainya. Baik, kita pergi kepada jenis kamus yang seterusnya, iaitu kamus aneka bahasa. Baik, kita melihat kepada tajuk ataupun nama kamus itu sendiri, kita boleh bayangkan bahawa terdapat beberapa bahasa lain yang digunakan. Okey, ataupun secara amnya ia dikenali dengan nama kamus multibahasa yang menggunakan sekurang-kurangnya 3 bahasa sahaja ataupun lebih. Sebagai contoh yang terkenal sekarang ni di Malaysia, kamus Oxford lah, ya, yang terjemah kepada 3 bahasa, iaitu bahasa Melayu, ke bahasa Inggeris, dan daripada bahasa Inggeris ke bahasa Arab. Okey, kita pergi kepada jelas, ya, aneka bahasa itu kamus multibahasa, iaitu banyak bahasa yang digunakan dalam naskah itu, kamus itu sendiri. Kita pergi kepada kamus yang seterusnya, iaitu kamus ensiklopedia. Okey, mungkin ramai yang pernah dengar ataupun ramai yang tidak pernah dengar. Okay. Kamus ensiklopedia ini adalah kamus besar, ya, yang memuatkan perkataan, ya, leksikal di situ, perkataan, keterangan atau maklumat ekstralinguistik, dan disusun mengikut urutan kata sebagai acuan bahagian daripada dunia ekstralinguistik, dan ia mempunyai persamaan dengan kamus eka bahasa dari segi urutan kata. Maksudnya ini adalah kamus ensiklopedia ini adalah kamus besar, ya, yang menerangkan lagi mendalam mengenai perkataan tersebut. Ia seakan-akan kamus eka bahasa, tetapi keterangannya adalah lebih mendalam, lebih meluas, kerana ia meliputi maklumat ataupun bahan ekstra linguistik.
Okey, sebagai contoh kamusnya adalah kamus ensiklopedia lah. Okey, kita bergerak kepada kamus yang terakhir yang saya ingin kongsikan pada hari ini, iaitu kamus etimologi. Baik, kamus ini ialah merupakan sebuah kamus yang menumpukan perhatian kepada asal-usul kata dalam tradisi tekstual. Dan kamus ini menerangkan asal-usul perkataan dan makna asalnya. Dan kamus etimologi yang besar cenderung menjadi kamus komparatif. Mana kata kamus etimologi ini adalah kamus yang menerangkan asal-usul perkataan itu. Okey, perkataan itu contohnya perkataan laut, okey, ataupun buku. Ia berasal daripada ataupun kitab, ya. Ia berasal daripada asal-usul perkataan tersebut. Sebagai contoh, kitab itu kita boleh lihat ia diambil daripada perkataan dalam bahasa Arab. Mungkin seperti itulah contohnya yang diterangkan dalam kamus etimologi ini. Dan di dalam kamus itu juga yang besar ia cenderung untuk menjadi kamus perbandingan, perbezaan, iaitu kamus komparatif. Baik, setakat itu saja perkongsian saya pada hari ini. Saya harap setiap kata-kata ataupun setiap apa yang disampaikan daripada saya pada hari ini dapat dikongsikan kepada masyarakat di luar sana. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.